المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين يا رب العالمين. فقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang, ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang merupakan sumber utama bagi menjadikan diri kita ini insan-insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada kita hidayah dan petunjuk. Hasil daripada ibadah-ibadah yang kita laksanakan, permohonan yang kita pohon, dan mudah-mudahan kita berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa menukilkan dan menuturkan kata-kata iman pada Allah, lantas menjadi insan yang terus beristiqamah dalam melaksanakan ibadah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, malam ini saya hanya sekadar menggantikan penceramah yang tidak dapat menghadirkan diri. Tadi Tuan Haji saya terlupa nama, telefon jam lebih kurang 6.30 lah lebih kurang tadi, Ustaz kosong tak, free tak malam ni? Kebetulan pada malam ini memang saya tidak bertugas dan kebetulan tidak ada mana-mana ataupun tidak ada perancangan, yang sekadar perancangan untuk bersama dengan keluarga menunaikan ibadah salat bersama-sama. Tetapi atas dasar jemputan dan atas dasar mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda daripada Allah, yang juga kita mengharapkan agar apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Itu empat perkara yang disebut atas kelebihan kita berada di rumah Allah, dan di atas dasar kita berbincang, berbicara dan bermunaqasyah untuk membicarakan peringatan-peringatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ia cukup memberikan faedah ke atas umat Islam. Pertamanya,
kaedah untuk mencari ketenangan jiwa kita, datanglah ke rumah Allah. Nuzilat alaihimus sakinah, diturunkan ke atas mereka itu akan ketenangan apabila kita rajin untuk membaca akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama-sama dan mengingati akan peringatan-peringatan Allah, ketenangan akan diturunkan oleh Allah. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Kita mampu untuk mencari dan meraihnya apabila kita melaksanakan apa yang disebut oleh Rasulullah itu dengan kita berhimpun di rumah Allah. Yang ketiga, wa ghasyiyat wa nuzilat alaihimus sakinah, haffat alaihimul malaikah, para malaikat akan sentiasa bersama dengan kita, menghamparkan akan sayapnya. Dan yang keempat, wa zakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang-orang yang bersama-sama dengannya. Allah akan sentiasa menyebut nama-nama kita sebagai manusia yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru teruskan kehidupan kita dengan sentiasa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Teruskan kehidupan kita untuk bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan kehidupan kita bersama dengan orang-orang Islam, kerana pernah disebut oleh salah seorang ulama sebagaimana yang dicatat oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang mana Al-Imam Nawawi rahimahullah ada menukilkan salah seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Khawwas, salah seorang ulama sufi, di mana beliau menyatakan, ini disebut di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi antara lain Ibrahim Khawwas rahimahullah menyatakan dawaul qalbi khamsatu asya'. Sesungguhnya untuk kita menyembuhkan, merawat penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita ini, dia perlu kepada suatu ubat. Dan ubat ini dinyatakan oleh Ibrahim Al-Khawwas itu ada 5. Yang pertama disebut tadabburul Qur'ani tilawatul Qur'ani bitadabbur, iaitu dengan kita membaca akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hidup kena sentiasa berada bersama dengan ayat Allah. Kerana hidup kita ini tidak cukup dengan hanya kita membaca ilmu-ilmu yang ada di dunia. Baca surat khabar, Masya Allah, kadang-kadang surat khabar itu lebih banyak daripada kita membaca Al-Quran. Baca majalah daripada pagi sehingga petang, mungkin majalah lebih banyak daripada ayat Allah. Bagaimana kita nak menjadikan hati kita ini diperhatikan oleh Allah, menjadikan hati yang sentiasa takut dengan Allah? Tidak lain dengan kita membaca Al-Quran. Tetapi membaca Al-Quran itu tidak cukup, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Dikaitkan bit tadabbur, dengan cara kita mentadabbur akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah melakarkan kisah-kisah yang begitu indah dan begitu menarik. Bahkan kisah-kisah yang tidak lain dan tidak bukan, Allah minta kepada kita agar kita mengambil iktibar. Nak pergi melancung, silakan kita pergi melancung, tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya dalam surah Al-Hajj pada ayat ke-46. Allah menyatakan, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Ya. Allah menyatakan fa innaha la ta'mal qulub walakin ta'mal, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, ya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah menyatakan dalam ayat tersebut, berjalanlah kamu di muka bumi Allah. Apakah mereka tidak mahu berjalan di muka bumi Allah? Fatakunu lahum qulubun, tapi syaratnya saat ketika kita melancung, saat ketika kita bergerak, kemana pun tempat-tempat yang akan kita tuju itu, syaratnya jadikanlah akal kita akal yang sentiasa berfikir, hati yang sentiasa berakal, hati yang sentiasa berfikir. Sebab itulah ada di kalangan para ulama menyatakan bahawa sesungguhnya akal itu bukan letaknya pada otak kita, tapi akalnya itu adalah letak pada hati kita. Hati yang sentiasa berfikir dan merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha, ataupun menjadi telinga-telinga yang sentiasa mengingati dan mendengar setiap perintah-perintah dan peringatan daripada Allah. Fa innaha la ta'mal absar, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka itu bukan buta akan mata mereka, akan tetapi mereka buta akan hati mereka yang letaknya pada dada-dada mereka. Subhanallah. Allah ajar kepada kita dengan pemikiran dan akal yang Allah kurniakan kepada kita agar kita berfikir tentang kebesaran Allah.
Dan di antara perkara yang penting untuk kita fikirkan iaitulah ayat-ayat yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak kisah-kisah silam manusia-manusia yang lalu yang mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah, dan banyak juga kalangan manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka menafikan tentang hak Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu penting kepada kita membaca Al-Quran dan mengkaji akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi membersihkan hati kita. Yang kedua, untuk merawat dan menyembuhkan penyakit dalam hati kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, disebut oleh Ibrahim Khawas radhiyallahu anhu rahimahullah, menyatakan bahawa sesungguhnya khala'ul batni, mengosongkan perut kita itu adalah satu perkara yang penting, yang bermaksud artinya dengan kita berpuasa. Puasa tidak cukup hanya sekadar kita berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi puasa itu penting juga untuk kita laksanakan pada hari-hari yang disunatkan kepada kita berpuasa. Berusaha untuk menjadikan hati kita ataupun diri kita ini bersih, hati kita ini bersih, baik dengan cara kita melaksanakan ibadah puasa. Suatu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan pahala dan ganjaran orang yang berpuasa itu dia tidak sama dengan pahala-pahala yang lain, sebab pahala ganjaran orang yang berpuasa itu yang berikan nilainya adalah Allah. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalas berapa banyak kadar yang akan diberikan kepada seseorang yang berpuasa. Dengan berpuasa akan mengurangkan hawa nafsu, keinginan pada diri kita, dan dengan berpuasa itu mampu untuk menjernihkan semula hati kita yang sentiasa berbolak-balik, yang sentiasa kotor ini, dengan cara kita melaksanakan amalan puasa yang telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ketiga, Ibrahim Al-Khawas rahimahullah menyatakan, iaitulah qiyamul lail, dengan melaksanakan amal ibadah di waktu malam. Ketika itu adalah merupakan waktu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawapan kepada kita. Allah pernah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yas'aluni fa'u'ti, ya. Man yad'uni fa'astajibu lah, man yastaghfiru li fa'aghfiru lah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang berdoa kepada aku akan berikan segala permohonan-permohonan yang dipohon ketika itu. Nak pohon, tuan-tuan, dia bukan macam kita. Kita nak memohon sesuatu permohonan bermula pada jam 8 pagi, sebab pejabat buka 8 pagi, beratur panjang. Saya teringat, tuan-tuan, ketika berada di Mesir satu ketika dahulu, apabila visa expired, ya, dia punya tarikhnya dah expired, intihar, ya, tamat. Jadi pada saat yang serupa ketika itu kami nak renew balik pasport yang ada, visa yang ada ketika itu nak renew balik. Nak renew, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terpaksa tunggu sebelum masuk waktu subuh. Jadi sebelum masuk waktu subuh tu dah duduklah di kawasan-kawasan tepi-tepi jalan, ya, nak sembahyanglah di sana. Tapi tetap juga tak dapat. Takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, beratur panjang tu sampai jam 12. Bayangkan, daripada lebih kurang jam 5 pagi sampai pukul 12 kita menunggu. Time pukul 12, pegawai dia berkata bukra. Bila sebut bukra tu esoklah, datang esok, ya, tak apa, sabar, esok datang balik minta. Subhanallah, permohonan kita dengan manusia begitu keadaannya, tapi kita jarang untuk meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah memberikan jaminan kepada kita, siapa yang minta di waktu pertengahan malam, di waktu 1/3 malam tersebut, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan segala permohonan yang dipohon. Yang kedua, may yas'aluni, barang siapa yang meminta kepada aku akan kabulkan permintaannya. Dan yang ketiga, barang siapa yang nak minta ampun kepadaku, mintalah ampun di waktu 1/3 malam tersebut, maka aku akan ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah, inilah kelebihan apabila kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Allah berikan ruang dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita menjadi insan yang baik, tapi syaratnya kita kena berusaha. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kemudian yang keempat disebut sebagai at-tadarru' inda sahar. Dengan kita berdoa, ulama menyatakan at-tadarru', ada pendapat yang menyatakan tadarru' itu iaitulah dengan kita menangis dan menitiskan air mata di waktu pagi itu.
Kerana orang yang menitiskan mata dalam keadaan saat manusia lain tidak mendengar apa yang sedang dirayu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan insan-insan yang terpilih. Sebab dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang manusia yang apabila mereka mengingati Allah, peringatan-peringatan Allah diingat dan dikenang, fafadat ainah, maka akhirnya menitiskan air mata ketika itu. Maka orang seumpama ini adalah manusia yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada juga yang menyatakan at-tadarru' inda sahar, bangkit di waktu pertengahan malam itu, waktu sahur, maka pada saat tersebut mereka perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita sebagai suatu senjata, as-silah. Ya, dengan kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu senjata kita. Sebab senjata dalam Islam bukan hanya diukur dengan kekuatan. Betul, Islam meminta kepada kita mencari kekuatan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Allah menceritakan supaya kita sentiasa bersiap siaga, bersiap sedia dengan pelbagai bentuk apa peluang yang ada, cari untuk melahirkan kekuatan dalam diri kita. Betul. Tapi pada saat yang serupa, senjata yang paling kuat dengan kita memohon doa pada Allah. Berapa banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kelebihan doa kita kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, kita kadang-kadang ragu, betul ke Allah dekat dengan kita? Allah bagi jawapan tuan-tuan dalam Al-Quran. Idza sa'alaka ibadi anni. Dalam ayat apabila Allah memulakan ayat dengan menggunakan idza, apabila ayat yang dimulakan dengan in, itu adalah merupakan jawapan pasti daripada Allah. Sebab para ulama-ulama bahasa meletakkan apabila kita menyebut dengan perkataan in, huruf in ataupun huruf idza, itu membawa makna bahawa ada syarat dan ada jawapan daripada syarat tersebut. Dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah syarat, jumlah syartiyah, dan juga jumlah jawab, ya, jumlah jawab syartiyah. Ada jawapan syarat yang Allah berikan. Idza sa'alaka ibadi. Syaratnya apabila seseorang hamba-hambaku ini meminta pada Allah, kena ada permintaan daripada kita kepada Allah. Tuan-tuan, cuba kita bertanya balik dalam diri kita, berapa banyak permohonan yang kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak doa-doa yang telah pun kita hafal? Berapa banyak doa-doa yang telah pun kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah letakkan jumlah ataupun ayat, idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hamba aku ini minta kepadaku, fa inni qarib, maka ada jawapan daripada Allah. Dengan Allah memulakan perkataan inni, subhanallah. Bahasa Arab ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah sebut dalam Al-Quran dengan mengandungi pelbagai bentuk makna. Dalam istilah kita, kita kata biasanya. Macam contohlah tuan-tuan, bila kita buat ayat Muhammad pergi ke sekolah, dalam bahasa Arab kita kata zahaba Muhammadun zahaba ilal madrasah. Ataupun kita kata di dalam bahasa Arab dia ada dua ayat, tapi diterjemahkan dalam bahasa kita makna serupa. Muhammadun zahaba ilal madrasah, Muhammad pergi ke sekolah. Dan dalam bahasa Arab juga boleh disebut dengan zahaba Muhammadun ilal madrasah. Bila dilihat dari sudut ulama-ulama bahasa menyatakan di antara dua statement yang disebut, Muhammadun zahaba ilal madrasah dengan zahaba Muhammadun ilal madrasah, mana ayat yang lebih kuat? Tuan-tuan sendiri boleh berikan jawapan daripada ayat tersebut. Jadi jawapannya, para ulama menyatakan bahawa Muhammadun zahaba ilal madrasah itu lebih kuat daripada ayat zahaba Muhammadun ilal madrasah. Kenapa? Sebab di dalam ayat yang kita mulakan dengan Muhammadun zahaba ilal madrasah ada dua statement, ada dua ayat, dua jumlah yang kita bina. Pertama, jumlah keseluruhannya yang disebut sebagai jumlah ismiyah, sementara khabarnya juga, iaitu predikatnya itu juga berbentuk dalam bentuk ayat. Subhanallah, begitulah dia bahasa Arab, tetapi terjemahan kita terjemah dengan perkara biasa. Sebab itu apabila kita mengkaji akan ayat Allah dengan bahasa itu sendiri, akan memberikan kepada kita suatu kesedaran dan akan memberikan kepada kita kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menyebut dalam Al-Quran, bila Allah menyebut dengan perkataan inna itu sesungguhnya bukan sahaja Allah buat begitu,
Tetapi Allah meletakkan demikian kerana rata-rata di kalangan kita ini tidak sedar ataupun timbul perasaan syak, ragu-ragu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tak, ya betul ke apabila kita berdoa pada Allah, Allah akan dekat dengan kita? Tak nampak pun, rasanya dah 20 tahun saya berdoa dengan doa yang sama, tak pernah pun Allah turunkan kepada kita. Subhanallah. Kadang-kadang timbul perkataan seumpama ini daripada mulut kita, segerakan untuk kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang doa kita tidak dikabulkan itu Rasulullah pernah menyatakan di antaranya sebab adalah isti'jal. Kita minta supaya disegerakan. Bila masa Allah tidak akan kabulkan. Kadang-kadang doa yang kita pohon itu, kita pohon pada Allah, Allah tak kabulkan kerana dosa kita. Banyak dosa yang kita lakukan, kita nak minta pada Allah bagaimana Allah nak kabulkan saat ketika kita berada dalam keadaan kotor, tanpa kita iringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkinan juga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab qati'atu rahimin, dengan sebab kita memutuskan hubungan silaturrahim sesama saudara-saudara Islam, sedangkan Islam itu dibina atas dasar ukhuwah. Maka dengan sebab itu hati-hati dengan perkara-perkara seumpama ini yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Lantaran daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah menyatakan inni qarib, maka sesungguhnya aku berada dekat dengan orang yang sentiasa memohon dan meminta kepadaku. Perbanyakkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima di antara dawa penyembuh kepada penyakit hati kita ini yang mampu untuk kita rawat. Nah, ini merupakan satu perkara yang cukup penting dalam kehidupan kita. Kalaupun mungkin nak menunaikan, nak membaca Al-Quran dengan bertadabbur ni, Ustaz, Allah payah, kami sibuk dengan kerja kita. Kalaupun mungkin nak berpuasa dengan puasa-puasa sunat pun tak ada masalah, Ustaz. Mungkin yang bolehnya kita puasa-puasa yang wajib. Kalaupun mungkin dengan berqiyamil lail rasa payah, nak bangkit setiap malam untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Kalaupun mungkin untuk menangis di waktu malam, payah juga untuk kita melahirkan insan yang menangis. Maka latihlah untuk perkara yang kelima. Apa dia? Ulama menyatakan iaitulah mujalasatus salihin, duduk bersama dengan orang-orang yang salih. Rupanya duduk bersama dengan orang yang salih itu memberikan satu perkara yang cukup penting dalam hidup kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana apabila kita duduk dengan orang-orang yang baik, kalaupun mungkin kita tidak boleh menjadi insan sebaik mereka, maka pahala-pahala mereka itu juga akan sampai kepada kita. Bahkan kita juga akan terdiri daripada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan, anjing yang tidak berakal, anjing yang tidak diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala juga disebut oleh Allah kerana duduk dengan orang yang saleh. Mana dalilnya? Tadi kita dengar tuan imam kita bercerita ataupun menyebut cerita tentang dalam surah Al-Kahfi, ya. Orang-orang yang beriman, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman, bagi mereka itu adalah syurga Firdaus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzula, sebagai tempat tinggal untuk mereka Allah jadikan, tapi syarat kena jadi orang yang beriman. Sebelum daripada itu Allah bercerita tentang ashabil kahfi. Dalam ayat yang ke-18 dalam surah Al-Kahfi itu Allah menyatakan, wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruquda wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasida law ittala'ta alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Allah gambarkan dalam ayat tersebut yang menceritakan tentang kisah ashabil kahfi. Wa tahsabuhum aiqadha. Allah menyatakan, kamu kalau melihat ashabil kahfi, kamu rasakan bahawa ashabil kahfi ini tidak mati, aiqaz. Mereka berada dalam keadaan berjaga, sebab Allah jadikan mereka dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka itu tidak rosak dan tidak reput. Dalam tempoh ratusan tahun mereka itu tidur. Pada saat ketika itu Allah terbalikkan sekejap ke sebelah kanan, sekejap ke sebelah kiri. Sebab kalau kita tengok dari sudut kajian, apabila kita duduk berbaring dalam tempoh masa yang lama, dia akan merosakkan anggota badan kita. Cuba kita lihat orang yang stroke, dia duduk lama. Kalau kita tengok mungkin bahagian belakangnya akan ada timbul sakit. Sebab apa? Dia tidak berubah, tidak boleh berganjak sebelah kiri, sebelah kanan. Allah jadikan ashabil kahfi itu ditukar sekejap. Nuqallibuhum dhatal yamin, kami ubah, pindahkan, pusingkan mereka sebelah kanan. Wa dhatal shimal, dan kami pindahkan ke sebelah kiri.
dan wa kalbuhum basitun zira'i, pada saat yang serupa anjing mereka itu sedang meletakkan tangannya di hadapan pintu gua tersebut, ya, wahum ruqud, sedangkan mereka semua itu berada dalam keadaan tidur, dalam keadaan berbaring. Subhanallah. Gambaran yang Allah nyatakan cerita, Allah bawa juga cerita anjing tersebut, semata-mata anjing tersebut mengikuti Ashabil Kahfi di mana sahaja mereka berada hatta sampai kepada gua disebut. Subhanallah, nama tetap disebut walaupun tidak ditaklifkan. Kalaulah binatang boleh disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apatah lagi kalau kita sebagai seorang manusia. Sebab itulah apabila kita menjadi seorang insan, yang insan ini Allah jadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Justru itu, jadikanlah diri kita sebagai insan yang sentiasa diingati dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk disebut-sebut nama kita antara lain juga dengan kita sentiasa duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Islam mengajar kepada kita cari orang-orang yang baik. Khalifah yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab, sebagai contohnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beliau pernah menyatakan, la tatakallam ma la ya'nik, jangan kamu berbicara dengan sesuatu yang langsung tidak memberikan faedah dalam kehidupan kamu. Kemudian diikuti, wala wa'tazil aduwak, dan hendaklah kamu beruzlah, jauhkan daripada musuh kamu, jangan dekat-dekat dengan mereka. Dan kemudian disebut wahzar, dan berhati-hatilah kamu an sadiq, tentang sahabat kamu, wala tusahib, dan janganlah kamu bersama-sama bersahabat melainkan illal amin, melainkan nak bersahabat-sahabatlah dengan orang-orang yang amanah, wala tamshi ma'al fujur, dan janganlah kamu berjalan bersama dengan orang-orang yang sentiasa melakukan dosa, tetapi berjalanlah dengan orang yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nasihat-nasihat ini datangnya bukan hanya sekadar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Tirmizi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u, ya, sesungguhnya seseorang itu, ya, bersama dengan orang bersama dengan agama, ala dini khalili. Ya, seseorang itu bersama dengan agama saudara dia, kawan dia. Ya, maka apabila seseorang itu ingin bersahabat, carilah, perhatikan siapakah sahabat yang bersama-sama dengannya. Falyanzur man yukhaliluh. Ya, perhatikan, duduk, dan saat ketika kita duduk bersama dengan mereka, kita perhatikan siapakah mereka yang duduk bersama-sama dengan kita. Bermakna dalam Islam mengajar kepada kita untuk memilih rakan-rakan. Silap kita memilih sahabat, silap kita memilih rakan, maka silap tempat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jauh kita daripada Allah kerana silap kita dalam mencari sahabat-sahabat, teman-teman yang hidup bersama dengan kita. Sebab itu alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita duduk bersama, kita dapat hidup di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saudara kita yang berada di rumah Allah inilah merupakan teman-teman kita yang kita harapkan doa-doa daripada mereka, harapan daripada mereka, kerana doa-doa daripada orang-orang yang beriman ini di antara doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mencari kehidupan, maka jangan sampai kita lupa untuk meraih gelaran-gelaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Antara lain gelaran yang paling penting dalam hidup kita yang perlu kita cari, iaitulah gelaran orang yang bertakwa kepada Allah. Inilah gelaran paling penting yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Disebut dalam permulaan surah Al-Baqarah, Allah bawa cerita orang yang bertakwa. Di pertengahan dalam surah yang terdapat, ya, antaranya pada juzuk yang keempat, Allah bawa cerita juga tentang orang yang bertakwa. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah olehmu, jangan lalai, jangan leka, jangan tangguh-tangguh, ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan daripada Tuhanmu. Allah minta dalam hidup kita ini jangan sampai kita tangguh-tangguhkan untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, segerakan kita dengan beristighfar. Tuan Imam hanya sekadar mengajar kepada kita untuk kita mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali.
Tapi usahakan dalam diri kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak mampu untuk mengelak daripada melakukan dosa. Mata kita melakukan dosa pada Allah, telinga kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota kita, bahkan yang lebih menakutkan, hati kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. In tubdu, sekiranya kamu memperlihatkan, ma fi anfusikum, apa yang ada pada diri kamu, au tukhfuh, ataupun kamu sembunyikan, yuhasibkum bihillah, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan menghisap terhadap apa yang kamu kerjakan. Bila dengar saja, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat tersebut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Hatta Sayyidina Umar Al-Khattab yang kita tahu dengan ketegasan dan keras pendiriannya ketika itu juga turut menangis. Sebab pada saat ketika itu mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau sekiranya kamu mengarahkan untuk anggota-anggota yang lahir pada diri kami untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah, kami boleh lakukan. Mata kami bersedia untuk melarang mata kami melihat maksiat Allah. Telinga kami bersedia untuk menahan telinga daripada mendengar segala bentuk perkara-perkara yang membawa dosa kepada Allah. Tangan mampu untuk kawal, kaki mampu untuk dijaga. Tapi hati kami tidak mampu untuk kawal. Hati sentiasa berbicara dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, kata-kata yang tidak elok, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sampai tahap itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga diri mereka daripada melakukan dosa kepada Allah. Kalau nak banding dengan kita cukup jauh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita buat dosa dulu, tak apalah, lepas ni boleh bertaubat, ya. Buat dosa baru nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain berusaha untuk menjauhkan dosa daripada Allah, dosa-dosa yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan pada sesuatu jiwa itu melainkan sekadar kemampuan yang ada pada dirinya. Dan alhamdulillah, dengan turun ayat tersebut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa lega, mereka berusaha dan terus berusaha. Namun begitu, tetap sahaja dosa bagi manusia itu tidak akan terlepas, ya. Dan sebab itulah hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segerakan diri kita untuk sentiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan beristighfar kepada Allah, kerana ucapan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia memberikan suatu kesan yang cukup besar dalam hidup kita. Kita rasa perkataan minta ampun kita kepada Allah rasa-rasa macam biasa, tapi Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah menyebut dalam Al-Quran, aku telah katakan, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah itu Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Kita buat dosa, segerakan kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihan memohon ampun kepada Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan-hujan di langit saat ketika berlaku kemarau yang begitu panjang. Ya, kerana itu kalau berlaku kemarau kita diminta untuk melaksanakan solat sunat istisqa. Pada saat yang serupa, pada saat ketika kita melaksanakan solat sunat istisqa, kita diminta kepada kita untuk beristighfar kepada Allah banyak-banyak. Hatta zikir yang selalu kita sebut kalau solat sunat hari raya, ya, kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ditukar dengan kita beristighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan minta ampun Allah kurniakan tanah yang kering kontang, bumi yang kemarau ketika itu akan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup jadi seorang yang miskin, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil izin dan iradah daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu mendapat harta daripada Allah. Dan begitu juga orang yang tidak ada anak, ditakdirkan anak itu
dengan usaha daripada kita, dengan beristighfar kepada Allah. Wa yaj'al lakum jannat, Allah menjadikan bagi kamu itu akan taman-taman. Allah sediakan kepada kita tanah-tanah untuk berkebun, dan begitu juga anhar, Allah sediakan kepada kita sungai-sungai, air yang mudah untuk kita perolehi. Subhanallah, kelebihan daripada kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cerita tentang orang yang bertakwa kepada Allah. Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam dalam tempoh masa yang begitu lama, kita melihat dalam ceritanya riwayat dengan riwayat-riwayat yang pelbagai yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diuji semasa dia dewasa. Baginda Yusuf alaihi salam itu semasa dewasa, tapi diujinya dalam usia-usia yang begitu remaja. Bahkan sebagian para ulama menyatakan Nabi Yusuf alaihi salam sebenarnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saat sebelum baligh. Sebelum baligh lebih kurang dalam usia 9 tahun, 10 tahun, mungkin juga 11 tahun. Kenapa? Itu dibicarakan di kalangan para ulama sebab saat ketika adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam mencampakkan Nabi Yusuf dalam perigi buta, dalam perigi yang gelap ketika itu, dalam keadaan dikenal Nabi Yusuf waktu kecil. Tapi ketika mereka berada bersama-sama dengan Nabi Yusuf ketika berada di Mesir, tiba-tiba dia tidak mengenali Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagian ulama menyatakan terbukti sebab ada riwayat menyatakan bahawa ketika Nabi Yusuf berada dalam perigi, itulah masa Nabi Yusuf dilantik menjadi seorang Nabi. Sebab ketika itu Allah menyebut kami wahyukan kepada Nabi Yusuf. Perkataan wahyu itu merujuk kepada seorang Nabi. Tetapi ditentang ataupun dibahaskan di kalangan para ulama, tidak semestinya kalimah apabila Allah sebut dengan auhayna, kami wahyukan, ataupun perkataan wa auha, kami wahyukan, wahyu itu bukan, tidak semestinya menjadikan seseorang itu Nabi. Sebab terbukti dalam Al-Quran Allah menyebut dengan perkataan wahyu bukan merujuk kepada Nabi. Sayyidatina Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam, ketika ia berada dalam keadaan syarat untuk mengandung, melahirkan anak ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kami wahyukan kepada Sayyidatina Maryam untuk menggoncangkan akan pokok kurma ketika itu, dan jatuhlah rutaban janiyah, lahirlah ataupun jatuhlah biji-biji ataupun buah-buah tamar yang basah ketika itu. Dan wahyu kepada lebah An-Nahl ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya dalam surah An-Nahl pada ayat 68-69. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rushun. Allah menyebut dalam Al-Quran ketika itu kami wahyu, Tuhan kamu telah mewahyukan ilan nahli kepada seekor lebah agar mengambil bukit-bukit dan juga pokok-pokok, bahkan batang-batang pokok itu sebagai rumah-rumah mereka. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan dengan perkataan tersebut. Jadi kisah Nabi Yusuf alaihi salam Allah rakamkan sewaktu kecil, yang riwayat menyatakan, ada riwayat menyatakan lepas daripada balik, ada riwayat ketika berada dalam perigi tersebut sebelum balik. Itu dibuktikan dengan kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf berada di Mesir, waktu itu adik-beradik Nabi Yusuf tidak kenal orang yang bercakap bersama dengannya, sehingga kan ketika itu dia sanggup untuk mencerca Nabi Yusuf. Apabila Bunyamin yang ketika itu dibawa ke bumi Mesir, tiba-tiba Bunyamin ditangkap, maka Bunyamin telah dituduh sebagai seorang pencuri, yang tujuannya agar Nabi Yusuf dapat bersama dengan Bunyamin, adik kesayangannya ketika itu. Dan akhirnya apa kata-kata yang diungkapkan oleh adik-beradik yang lain? Perangai Bunyamin ni sama dengan abang dia. Allah sebut dalam surah Yusuf, abang dia pun dulu juga mencuri sebagai seorang pencuri. Nabi Yusuf senyap je tengok tentang sifat tersebut. Adik-beradik aku ni rupanya dia juga masih lagi dendam kepada aku, sedangkan peristiwa tersebut telah pun berlaku lama. Jadi pada saat tersebut ulama menyatakan, kenapa adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam dia tidak ciam Nabi Yusuf? Sebab ketika dicampakkan dalam perigi itu Nabi Yusuf belum balik. Sebab penglihatan manusia ini, kalau orang yang dah balik ni tuan-tuan, bila dewasa wajahnya saling, kadang-kadang dia tidak berubah, cuma mungkin kedut-kedut sedikit pada dahinya dan sebagainya. Tengok wajah, cuba tuan-tuan cuba tengok wajah kita sebelum balik, rasa-rasa sama tak? Cek wajah kita, tengok, oh lebih kurang sama, cuma waktu tu lebih handsome daripada sekarang. Ya. Tetapi kalau berlaku sebelum balik, wajah anak-anak kita sebelum balik dengan sekarang, kalau anak kita dewasa waktu itu mungkin wajah kita tak cam langsung. Jadi para ulama nak ceritakan, daripada kecil Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga usianya 40 tahun. Waktu itu Nabi Yusuf memegang tampuk
kekuasaan sebagai pemimpin yang mentadbir kewangan di bumi Mesir ketika itu. Dan akhirnya Nabi Yusuf kata apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Nabi Yusuf kata, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sentiasa menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, takut atas segala bentuk dosa-dosa yang dilakukan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yasbir, dan tidak kurang pula untuk kita bersabar. Sebab dalam hidup kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena banyak bersabar. Bahkan Islam sudah tentu apabila orang yang disayangi oleh Allah pasti akan diuji. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal thummal amthal. Rasulullah menyatakan seburuk-buruk dan seteruk-teruk ujian itu Allah berikan kepada para nabi, diikuti dengan orang yang semisal seumpama dengannya, dan diikuti dengan orang yang seumpama dengan orang yang seumpama para anbiya. Orang yang dekat dengan Allah pasti akan menerima ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, ibtila daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sunnatullah, kerana Allah sayang kepada kita. Sebab itu kalau diuji, mungkin juga kerana Allah sayang kepada kita. Saudara kita yang diuji dengan banjir, ya, mungkin kita melihat dari sudut positifnya kerana Allah nak bersihkan mungkin dosa kita. Pada saat yang serupa Allah nak sayang kepada kita, Allah uji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahus suhd. Sesungguhnya apabila Allah menyayangi sesuatu kaum itu, Allah akan menguji mereka. Fa in radiya, kalau sekiranya dia redha dengan ujian-ujian daripada Allah, falahur ridha, maka bagi mereka itu keredaan daripada Allah. Wa in sakhita, akan tetapi kalau sekiranya dia menjadi insan yang marah, benci pada setiap ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, falahus suhd, maka baginya itu adalah kemarahan dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang redha dengan setiap apapun Allah berikan kepada kita kerana Allah sayang dan cinta kepada kita, ya, justru itu anggap ujian tersebut dan banyakkan bersabar. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah menyebut dan menyentuh tentang kisah orang yang terbaik, orang yang beriman yang terbaik itu siapa? Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum. Orang yang beriman yang hidupnya sentiasa berinteraksi, bermasyarakat dengan manusia-manusia yang ada, wa yasbir ala adhahum, dan bersabar pada setiap kesusahan yang diterima ketika bersama dengan mereka, diuji, difitnah, disebut dengan pelbagai bentuk tohmahan, dicerca dan sebagainya, maka kita redha dengan ujian tersebut, terima dan memaafkan mereka, mendoakan mereka kepada kebaikan. Itu adalah merupakan insan yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan mukmin la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adhahum. Seorang mukmin yang tidak bercampur, tidak bergaul, tidak bermasyarakat dengan insan-insan yang lain, dan tidak sabar pada setiap ujian-ujian, kesakitan, kesusahan yang diterima bersama dengan mereka, maka itu kedudukannya lebih rendah berbanding dengan mereka yang bersama-sama dengan masyarakat. Tuan-tuan, hadirin hadirat, jadilah insan yang bertakwa. Maka Nabi Yusuf menyebut, innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya orang yang bertakwa dan dia bersabar pada setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan, ujian-ujian yang diterima, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangkan pahala orang-orang yang sentiasa berlaku ihsan dalam kehidupannya, melakukan sesuatu dalam keadaan yang terbaik, berusaha untuk memaafkan orang lain. Itu juga disebut oleh Allah dalam ciri orang yang bertakwa pada ayat berikutnya. Allah menyentuh tentang kisah orang yang bertakwa ini. Kita ambil daripada ayat tersebut. Mungkin pada malam ini sedikit kita boleh mengambil daripada kisah orang yang bertakwa. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa Allah sentuh dalam ayat tersebut, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang pertama, nak menjadi manusia yang bertakwa, rajin-rajin kita bersedekah. Sebab itu kita melihat peristiwa yang berlaku mungkin kepada saudara kita, Allah nak juga melihat bukan pada mereka saja, tapi Allah nak menilai sejauh mana kita mampu untuk menafkahkan harta yang ada pada diri kita. Sebab harta orang yang menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang. Orang yang menyimpan hartanya dia akan sentiasa berkurang. Bahkan lebih teruk daripada itu, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya ia tidak memberikan hak Allah yang berupa zakat. Pada saat yang serupa ia tidak menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang-orang yang memerlukan daripada harta kita. Sebaliknya Allah bagi kelebihan orang yang sentiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, banyak kelebihannya. Di antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, ya, harta sedekah itu tidak akan sentiasa berkurangan, tidak akan berkurangan.
Ya. Saya terlupa dalam matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min sadaqah." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut, tidak akan berkurangan sesuatu harta itu daripada sedekah. Sedekah yang kita bagikan, nafkah, harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak melatih menjadi jiwa yang sentiasa menjadi jiwa yang beriman, latih-latihkanlah kita bersedekah. Yang pertama, yunfikun. Bila masanya? Saat sarra, saat ketika kita bahagia. Itu lebih utama. Waktu yang paling afdal adalah waktu ketika kita berada dalam keadaan sihat. Waktu yang paling afdal waktu ketika kita berada dalam keadaan bahagia. Waktu yang paling afdal waktu ketika kita berada dalam keadaan kaya raya. Untung Allah bagi kelebihan. Sebab ada juga dalam hadis yang lain, bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayus sadaqati afdal? Ya Rasulullah, sedekah yang paling afdal ni bila masanya? Rasulullah kata, antusaddiq wa anta sahihun syahih. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu itu sahih, dalam keadaan kamu itu sihat, dan dalam keadaan kamu berasa bakhil nak mengeluarkan harta kamu, waktu itu adalah waktu yang terbaik. Waddarra, dan tidak kurang juga saat ketika kita ditimpa dengan musibah, ada harta kita bagi juga pada orang lain, itu juga menampakkan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut wal kadhiminal ghaidh. Satu sikap yang kadang-kadang payah kita nak hilangkan daripada diri kita. Allah jadikan sifat marah khususnya kepada kita sebagai golongan rijal, daripada kalangan orang-orang lelaki, tuan-tuan. Sifat marah kita ini sentiasa ada dalam diri kita. Nak menahan kemarahan itu melihat kepada kadar kekuatan dan kemampuan kita dalam bersabar menahan kemarahan kita. Islam ajar kepada kita, ada kalanya marah itu baik dan ada kalanya marah itu datangnya daripada syaitan. Ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan telah menjanjikan kepada kamu itu faqr, kemiskinan, dan menjanjikan kepada kamu itu untuk sentiasa melakukan perkara fahsya dan juga kemungkaran. Sebab itu dalam catatan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin ada satu bab topiknya al-bughdu lillah wal hubbu fillah. Ya, bughdu, marah, benci kerana Allah, dan juga cinta sayang itu juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Memang ada. Rasulullah, ada waktu Rasulullah marah. Bila mana Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma yang ketika itu minta kepada Rasulullah bila melihat seorang wanita Mahzumiyah yang sedang ketika itu nak dipancung, nak dipotong tangannya. Tengok Allah kesian. Golongan orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang lain tengok Allah kesian. Wanita ni kalau dipotong tangan, dahlah muda, potong tangan, kesian dia. Jadi pada saat itu mereka mencari siapa yang orang yang mampu untuk memberikan nasihat kepada Rasulullah agar tidak kenakan hukuman lain, bagi hukuman alternatif. Subhanallah. Pada saat yang serupa, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, mereka melihat, ada cucu angkat Rasulullah yang bernama Usamah ibn Zaid, merupakan cucu yang disayangi juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diminta kepada Usamah ibn Zaid, Usamah, kau tanya balik kepada Rasulullah agar kurangkan hukuman kepada wanita tersebut. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya telah dihancurkan orang-orang sebelum daripada kamu. Idza sarika fihi musyarif taraku wa idza sarika fihi mudha'if aqamu alaihi al-hadd. Rasulullah menyatakan, sesungguhnya orang lalu itu hancur, tidak mendapat keberkatan daripada Allah, mereka dihancurkan dan dirosakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat apabila orang-orang yang kaya, mereka yang ada pangkat, mereka yang memiliki kuasa ketika itu, apabila melakukan mencuri, merampas harta rakyat dan sebagainya, ketika itu tarakuh, mereka biarkan, tidak dikenakan hukuman. Tetapi apabila orang yang mencuri itu adalah merupakan ikan-ikan bilis, itu istilah sekarang lah mungkin, bahasanya orang-orang yang tidak ada nilai yang mencuri ketika itu, maka taraku alaihil had, mereka itu akan dikenakan hukuman hudud. Dan ketika itu Rasulullah menyebut, wallahi, demi Allah, lau sariqat Fatimah bintu Muhammadin, kalau sekiranya yang mencuri itu adalah Fatimah, anak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqata'tu yadaha, nescaya akulah yang akan memotong tangannya. Subhanallah, begitu yakinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beraninya Rasulullah, dan memarahi dalam wajah yang merah ketika itu, memarahi Usamah ibn Zaid akibat daripada kata-kata yang dilontarkan untuk meringankan hukuman ketika itu. Rasulullah marah.
Tetapi dalam bab perkara-perkara yang berkait terhadap dirinya, orang mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Rasulullah, sehingga ada riwayat yang menceritakan sampai pada tahap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka, ya, giginya berdarah, kakinya berdarah, giginya patah, lehernya ketika itu melecet akibat ditarik, ya, rida ataupun selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah sedikit pun Rasulullah memarahi mereka, sehingga malakul jabal yang ketika itu malaikat bukit minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi peluang kepada aku ya Rasulullah. Hendak tak kalau sekiranya aku bagi peluang kepada kamu ya Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang bagi peluang kepada aku, kau minta sahaja pada aku untuk hancurkan penduduk yang berada di Taif. Tapi apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, aku tidak mahu demikian, ya. Kemungkinan mereka itu di kalangan orang yang tidak tahu. Lantas Rasulullah menyatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka daripada kalangan orang-orang yang tidak mengetahui, mereka daripada kalangan orang-orang yang jahil, wahai Allah Subhanahu wa taala. Doa kebaikan kepada mereka. Tak kurang daripada itu, sejarah juga menceritakan dalam catatan riwayat, menceritakan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak beradab, seorang Arabi datang menarik rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta, a'tu min malillah la min mali abika wala ummik. Berikan harta Allah, bukan harta kamu, bukan harta ayah kamu, bukan harta ibu kamu. Dalam keadaan yang ketika itu tidak beradab datang, Rasulullah tetap juga memberikan harta Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Subhanallah, sampai Rasulullah kata, cukup, aku berikan, sehingga akhirnya ia merasai tentang ketenangan saat ketika ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perasaan seumpama ini, kelembutan seumpama ini penting untuk kita lahirkan dalam diri kita, sebab kekadang kelembutan yang kita lahirkan dalam diri kita ini adalah merupakan salah satu syarat yang menyebabkan orang lain tertarik untuk memeluk ajaran Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah disebut dalam satu hadis yang lain, Rasulullah menyebut, ana fi rabdil jannah, ana za'imu fi rabdil jannah, sesungguhnya aku merupakan pemimpin orang yang akan menjaga rabdil jannah, iaitu syurga yang paling rendah. Liman ya Rasulullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, liman tarakal mira, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, bagi orang yang sentiasa meninggalkan, sentiasa suka sangat untuk berdebat, bercakap, bergaduh. Mirak ni bergaduh, bercakaran. Oh, saya tak setuju cakap benda tersebut. Wa in kana muhiqqan, sekalipun perkara tersebut adalah merupakan perkara yang benar, perkara yang hak. Rasulullah menyatakan demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dibahaskan nak menggambarkan adab yang baik itu sebenarnya adalah merupakan tarikan utama untuk seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga Allah menyentuh tentang hal tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, walau kunta faddan fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah kamu menjadi insan yang lembut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu ilaik, kalau sekiranya kamu menjadi hati yang keras, hati yang cepat marah, hati yang begitu, ya, benci kepada orang lain, maka sesungguhnya orang-orang yang berada bersekeliling kamu itu akan menjauhi diri kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dapat mempertahankan kemarahan, dan kemudian yang ketiga iaitulah wal afina 'anin nas, orang yang sentiasa memaafkan akan kesalahan orang-orang lain. Untung kita memaafkan kesalahan orang lain, kerana orang seumpama ini juga adalah manusia yang dikategorikan sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itulah yang mampu untuk saya sampaikan pada malam ini. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan, di atas ketidaksediaan untuk menyampaikan pengisian pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit perbincangan kita pada malam ini dapat memberikan manfaat bersama. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan kurang itu merupakan kelemahan dan kekurangan diri ini. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم